A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dah okey ke? Sedia dah? Hari ni kita masuk ayat 21 Ustaz. Silakan. 21. Ya. Surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa illam tu'minu li fa'tazilun fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang berlaku antara Firaun dan Musa, tuntutan daripada Musa kepada Firaun, an addu ilayya ibadallah, berikanlah hak Bani Israel kepada Nabi Musa, berikanlah hak Bani Israel kepada Nabi Musa. Menariknya, pada ayat 18 Allah memanggil Firaun, Nabi Musa memanggil Firaun sebagai hamba Allah. Nabi Musa memanggil Firaun sebagai hamba Allah. An addu ilayya ibadallah. Dia ada dua sudut pandang. Sama ada Nabi Musa mohon agar Firaun kembalikan hak kemerdekaan Bani Israel yang dipanggil sebagai hamba Allah, ataupun Nabi Musa kata, kembalikanlah hak Bani Israel kepada aku, wahai hamba Allah. Sebab inilakum rasulun amin, aku adalah rasul yang diutuskan, yang amanah. Dan bila datang kepada Firaun dan ternyata Firaun enggan, malah derhaka pula pada Allah, maka Nabi Musa datangkan peringatan seterusnya, jangan berlaku sombong pada Allah. Allah akan bawa bukti-bukti yang jelas dan nyata, bisultanin mubin. Dan ketika begitu berani Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, menyatakan kebenaran dalam bentuk perkataan-perkataan yang lembut, dalam bentuk pendekatan-pendekatan yang lembut, peringatan-peringatan yang lembut, maka Firaun sudah mula mengugut Nabi Musa. Ugutannya bukan sekadar dalam bentuk perkataan, tapi mula diugut dengan tindakan fizikal. Menariknya, tindakan fizikal yang Firaun nak buat pada Nabi Musa ni diugut untuk direjam. Kenapa Firaun tak ambil tindakan untuk memenjarakan saja Nabi Musa? Kenapa rejam? Kenapa bukan penjara? So, ada ulama yang melihat bahawa untuk Nabi Musa, jika Nabi Musa dipenjarakan, risiko pemberontakan sangat besar. Kerana kebanyakan yang berada dalam penjara siapa? Bani Israel. Dan orang yang masuk penjara ni adalah orang yang berani menentang dan melawan.
Bayangkan kalau Nabi Musa masuk penjara dan dia bawa pengaruh-pengaruh dia ni. Wah, akan berlaku pemberontakan yang besar. Kan gerakan-gerakan subversif lebih lebih terancang. Dan akhirnya benarlah mimpi Firaun sebelum ini, kerajaan Mesir tumbang. So dia nak ambil tindakan, dia perlu fikir risiko-risikonya ni. Kenapa daripada awal Firaun tidak memenjarakan Nabi Musa? So instead of dia ugut, aku akan rejam engkau. Tapi perkataan-perkataan Firaun Allah tidak selitkan dalam ni. Semuanya tentang tindakan-tindakan Nabi Musa sebagai refleks kepada tindakan Firaun. Tapi tindakan Firaun tidak pun disebut dalam surah Dukhan. Kenapa? Allah nak highlightkan benda yang jelas. Allah nak highlightkan benda yang jelas. Dan kadang-kala kita terkesan dengan apa? Dengan ugutan, dengan perkataan orang lain, dengan pujukan orang lain, sehingga jalan-jalan menuju Tuhan tu kelihatannya seperti ada asap yang menutup mata kita. Kita tak nampak. Start daripada 18, 19, 20, semua itu tentang tindakan-tindakan Nabi Musa. Refleksi kepada apa tindakan yang Firaun nak buat. So 20, Nabi Musa mohon perlindungan pada Allah daripada tindakan Firaun nak merejam baginda dan juga Bani Israel. Ini juga memberi panduan kepada kita agar kekal berdiri atas prinsip jangan goyah, jangan takut terhadap ugutan-ugutan orang. Kalau kita berdiri atas kebenaran, teruskan berdiri atas kebenaran. Dan jangan lupa mohon perlindungan dari Tuhan. Supaya kebenaran kekal dilihat sebagai benar tanpa termakan pujukan atau ugutan. Wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Aku berlindung pada Tuhanku dan Tuhanmu daripada ugutan bakal direjam. Kenapa sebut Rabbi wa Rabbikum? Tuhanku dan Tuhan kamu. Rabbi wa Rabbikum. Rupanya kepada orang-orang yang sedang mengganas, sedang nak melakukan kezaliman. Waktu itu teguran ataupun ajakan mengingati Tuhan antara saat-saat yang penting. Supaya at least hati kecilnya itu tersentuh dengan perkataan Tuhan. Orang tengah marah, cuba sebutkan dia tentang Tuhan. Sebut tentang Allah. Sebab rata-rata orang-orang yang semacam ini hati ini sudah mengeras. Kalaupun belum benar keras, tapi bila hati-hati yang keras ini diingatkan tentang kelembutan, kan, tentang air. Dalam surah Baqarah disebut tentang hati yang jadi batu, perumpamaan batu yang daripada batu itu mengalir air. So hati-hati yang keras ini mungkin pada saat-saat akhir itu boleh dilembutkan dengan perkataan Allah. Tuhanku dan Tuhanmu, ku berlindung pada Tuhanku dan Tuhanmu, antar jumun. So, sebut saja perkataan Tuhan, perkataan Allah kepada orang-orang yang sedang melampau. Mana tahu hatinya tersentuh, terkesan, dan dia mula berfikir semula atas tindakan dia. Kemudian wa illam tu'minu li fa'tazilun.
Dan kalau engkau tidak mahu beriman kepadaku, tinggalkanlah aku. Kalau engkau tak nak beriman, tinggalkanlah aku. Ayat 20-22. Setelah Nabi Musa mohon perlindungan pada Allah daripada tindakan Firaun, nak merejam Nabi Musa, dan itu juga satu bentuk tawakal serta berserah diri pada Allah. Dan di samping nak menunjukkan pada kita yang Nabi Musa ini benar, rapat dan sentiasa mengharap pada bantuan Allah, maka wa illam tu'minu fa'tazilun. Kalau engkau tak nak, kalau tak nak beriman, kan macam Firaun, dia memang telah didakwah, dah ditunjuk tongkat jadi ular, tangan menjadi putih, dah diajak kepada kebenaran. Tapi sampai ke penghujung mereka tetap tak nak terima, tetap tak nak berubah. Dan boleh jadi mereka telah ditakdirkan tidak akan beriman. Kan? Kenapa Allah takdirkan begitu? Pilihan mereka. Mereka pilih tak nak. Lalu Allah perkenankan pilihan mereka. Itulah takdir Allah. So bukan dia ditakdirkan dari awal tidak beriman, tidak. Mereka tidak beriman tu kerana mereka pilih untuk tidak beriman, pilih untuk tidak percaya. Kan seperti orang yang buta warna. Buta warna. Tuan-puan dah tengok drama Korea, The Glory. Dalam tu diketengahkan orang yang buta warna. Kanak-kanak yang buta warna. Seorang yang buta warna ni tuan-puan, dia ada color-color yang kontra yang dia tak boleh nak differentiate. Kalau warna terang, merah terang macam tu, okey dia kenal warna tu merah. Tapi kalau warna yang dekat-dekat, maroon dengan coklat, dia tak boleh nak bezakan tu, maroon ke coklat. So kalau kita tanya dia, ini warna coklat, dia akan pandang sebagai warna yang berbeza, atau ini warna maroon, dia akan kata coklat. So orang yang tak nak percaya, bagaimanapun kita kata ini warna maroon, tak, coklat. Sampai ke sudah, sebab dia memandang dari kaca mata dia. Katakanlah kalau monyet itu boleh bercakap, dan kita kata dekat pokok tu daunnya semua hijau, dah tentu monyet akan balas dan geleng kepala. Tidak Nazri. Dekat pokok tu tidak semua daunnya berwarna hijau. Ada daun yang berwarna merah. What? Kita pandang semua daun dekat pokok hijau kan? Tapi monyet memandang daun-daun yang muda, pucuk-pucuk muda, warnanya merah. Kerana Allah jadikan pucuk-pucuk muda itulah makanan bagi monyet. Sama macam kita nampak buah mangga warna kuning, menandakan dia sudah masak. Buah mangga yang belum masak warna hijau. So monyet melihat pucuk-pucuk muda ni warna merah. Kalau tak percaya, boleh pergi ke zoo tengok monyet dan boleh interview. Tak, ada orang kaji, Saya tengok dekat National Geographic. Mata monyet ni dia akan lihat daun-daun tu, kalau yang muda warna merah. Satu dia senang cari daun-daun muda, pucuk-pucuk muda ni. Kita pelik, macam mana dia boleh kenal pasti? Oh, rupanya cara dia pandang tu.
So, orang yang tidak mahu beriman ini, cara dia memandang dunia berbeza dengan orang beriman. Kan, orang yang tidak hirau tentang hukum jual beli, cara dia pandang dunia berbeza. Apa saja yang boleh bawa keuntungan, dia buat. Walaupun, sampai ke tahap perlu makan riba, dia buat. Perlu ambil rasuah, dia buat. Sebab cara dia memandang tu, apa matlamat yang dia nak capai. So, sebarang perkara menuju kepada matlamat dia tu, bagi dia itu halal. Dia tak kisah halal dan haram. So, wa illam tu'minu li, kalau kau tak nak beriman, cara memandangnya tak sama, tak serupa, telah didakwah tapi tak nak ikut, fa'tazilun. Nabi Musa kata, biarkanlah aku. So, kalau tak nak beriman, janganlah ganggu orang lain. Jangan cederakan orang lain. Jangan kacau orang lain. Jangan halang dakwah Nabi Musa nak berdakwah kepada manusia lain, kepada orang Mesir lain. Baginda hanya nak sampaikan dakwah. Jalan Tauhid. Sebab tu suatu proses expansion kerajaan Islam dulu, Umar ke Abu Bakar ke Osman selepasnya Ali, tentera Islam ni akan pergi dulu, hantar wakil kepada kerajaan tersebut dan beri beberapa option. Sama ada beriman atau bayar diat. Dan itu dua syarat utama. Dan selain daripada itu, kalau tak nak beriman, izinkan kami berdakwah kepada rakyat. So, Islamlah yang memperkenalkan keimanan rakyat per individu. Bukannya bila pemimpin beriman, oh rakyat kena ikut. Tidak. So, antara option-option ni ialah sama ada nak beriman ataupun bayar diat. Bayar jizyah, diat pula jizyah, bayar cukai. So, kalau pemimpin memilih untuk bayar jizyah, bayar cukai, izinkan kami hantar kami punya missionary, kami punya pendakwah untuk dakwah rakyat. Sebab rakyat tidak bersalah pertembungan antara dua kerajaan. Rakyat tak bersalah. Kan Amerika pergi serang Iraq. Konon-konon nak cari senjata pemusnah. Yang dia musnahkan hospital, sekolah. Itu tak ada kaitan dengan kerajaan. Itu tak ada kaitan dengan ketenteraan. Suatu bila salah cara memandang, tindakan-tindakan pemimpin yang tidak beriman ini akan kerap kali membawa kepada perlampauan batas. Melampau batas. Itu yang bila orang tanya, apa beza pemimpin beriman yang korup dengan pemimpin tidak beriman yang baik? Itu perbezaan apple to orange. Pertama, orang tidak beriman itu zalim. Mana boleh kita bandingkan orang zalim dengan orang yang bersedia melakukan keadilan? Tak boleh banding. Walaupun yang zalim ini ada nilai baik, tapi didahului dengan kezaliman. Menzalimi diri sendiri, tidak mengakui Tuhan yang sebenar. Tak boleh. So, fa'tazilun. Jangan dihalang dakwah. Kalau tak nak ikut, janganlah benci. Kan macam kita dengan isteri mungkin, atau isteri dengan suami. Kita ikut kelas macam ni, suami tak setuju. Kalau suami tak setuju, bagi tahu dia, bang, abang tak setuju, okey, tapi jangan halang saya untuk ikut.
Saya cuma minta izin pada abang dia. Atau isteri tak setuju. Suami asyik pergi masjid je, tak pernah ada kat rumah. Walau itulah anugerah paling besar bagi seorang isteri. Suami tak kacau pun dia kat rumah. So, bila suami pergi masjid, isteri tak setuju. Asal-asal masjid. Apa abang dapat kat masjid? Bukan boleh tambah ekonomi. Laju pula tu mulut bercakap. Kan asal-asal masjid. Tapi kalau tak setuju, janganlah sampai ada tindakan fizikal. So Nabi Musa hanya nak bawa kepada jalan yang benar. So tanda-tanda yang Firaun akan cederakan, malah nak bunuh Nabi Musa, jelas dan terang. Ingat lagi ahli-ahli sihir yang tewas dengan Musa. Mereka itu terus dihukum oleh Firaun, disalib. Dan itu bukti mereka adalah beriman dan mengikut Nabi Musa. So Nabi Musa kata, "Fa'tazilun, tinggalkanlah kami." Nabi Musa bukan takut dibunuh. So Allah jamin Nabi Musa selamat. Dia tak takut dibunuh kerana jaminan dari Allah. Namun membunuh seorang Nabi adalah jenayah paling besar. So Nabi Musa ingatkan pada Firaun, jangan cari masalah. Kalau dia buat juga macam tu, attempt untuk bunuh Nabi Musa, mereka sebenarnya telah declare berperang dengan Allah. Sekarang ni dah tak ada Nabi dan Rasul. Tapi ada pewaris-pewaris Nabi dan Rasul yang keep on bawa masyarakat kepada Tauhid. Orang-orang macam ni jangan diancam. Jangan diperlekeh. Berhati-hatilah, takutlah kepada kepada doa orang-orang yang teraniaya. Takutlah pada doa orang-orang yang teraniaya. Sebab doa orang-orang yang teraniaya ni tanpa hijab. Tanpa hijab. Dan tengok, setelah Nabi Musa kata jangan ganggu kami, Firaun masih berkeras dan terus mengganggu, maka Nabi Musa mengangkat tangan berdoa, fada'a rabbahu. Maka Nabi Musa merayu pada Tuhan. Itu dia punya senario dia. Dia punya sequence dia. Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun. Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya. Dia melaporkan mereka semua ini. Ha'ula'i qaumun. Mereka semua ini adalah kaum yang tenggelam dengan mujrim. Tenggelam dengan dosa. Nabi Musa pertama tidak dipenjara. Selepas daripada peristiwa ahli sihir tu, Nabi Musa dibiarkan bebas. Nabi Musa dibiarkan bebas. Dia ada beza antara Firaun dan pengikut Firaun. Firaun sebenarnya sayang pada Musa sebab mereka membesar bersama. Dan Firaun yang dimasukkan di sini ialah Firaun anak kepada Firaun waktu Musa jadi anak angkat. Firaun yang ini ni sama-sama sebaya dengan Nabi Musa, sama-sama besar di istana. Bapa angkat dia, Firaun yang jadi bapa angkat, yang itu sudah meninggal. Sekarang ni anak dia berkuasa.
So Musa melalui 2 generasi Firaun. Melalui berhadapan dengan 2 generasi kefiraunan. So Firaun yang ini ni sayang pada Musa. Sebab tu dia tak sampai hati nak ambil sebarang tindakan pada Musa. Dibiarkan saja Musa. In the meantime, yang menghasut dia ni ialah orang-orang bawah. Al-Malak. Quran menggelarnya sebagai Al-Malak. Fir'auna wa mala'ihi Al-Malak. Menteri-menteri dia, pemimpin-pemimpin keliling dia, dia circle. Circle dia. So, Fir'aun ni, dia tak nak penjara, dia tak nak bunuh. Tapi yang lebih sudu dari kuah ialah Al-Malak. Malak inilah yang merancang untuk ambil tindakan pada Musa. Merancang untuk susahkan Musa. Sekali Firaun tak buat apa-apa. Dia masih keliru. Aku nak buat apa ni? Sesuatu sekian lama Nabi Musa berusaha dakwah pada Firaun, gunakan pelbagai cara, tunjuk pelbagai mukjizat, malah Firaun masih ragu-ragu. Tidak cukup dengan itu, tidak cukup dengan dakwah Nabi Musa, Firaun dan juga malak dia ni dikenakan balak. Dia dikenakan ujian-ujian tu. Tetapi kerana ada ego, dia masih tak terima. Sebab bagi dia, Firaun rasa dia kenal Musa. Okay, dia rasa dia kenal Musa sebab sama-sama membesar. Dia menganggap Musa ni sesat. So dia cuba untuk tarik balik. Sedangkan Nabi Musa sudah menjadi individu berbeza setelah dapat wahyu bercakap dengan Allah. Plus, Firaun juga rasa, kenapa Musa yang dipilih? Aku tak layak ke? Dia nak angkat je kot. Aku pewaris kerajaan sebenar. Kenapa Tuhan pilih dia? Kenapa Tuhan tak pilih aku? Itu yang dia arahkan Haman, binakan aku. Menara supaya aku jumpa Tuhan Musa. Kenapa nak jumpa Tuhan Musa? Kenapa nak jumpa Tuhan Musa? Apa keperluan jumpa Tuhan Musa? So, bila dia dengar dakwah Nabi Musa, dia terpakai, tak valid aku punya argument bagi tahu yang aku ni wakil Tuhan Matahari. Tak valid. Seolah-olah terpakai dan dia nak jumpa Tuhan Musa. Kenapa? Bukan aku yang dipilih. Kenapa Musa? Kenapa dia makin teruk? So, bila Firaun sudah semakin teruk begitu, tetap tak nak beriman, malah mengganggu pula tugas Nabi Musa, maka Nabi Musa berdoa pada Allah untuk buat sesuatu pada Firaun. Nabi Musa berdoa pada Allah untuk buat sesuatu pada Firaun. Walaupun Firaun membiarkan dia, tapi polis-polis, askar-askar, tentera-tentera menyusahkan dakwah Nabi Musa. Sampai satu tahap, baginda dah tak tahan. Lalu baginda berdoa pada Allah. Dan ini antara doa mustajab seorang Nabi berdoa pada Allah. Dan menariknya Nabi Musa tidak menggunakan doa ini dari awal. Suatu berjumpa Firaun kali pertama, dia tak guna doa ni.
suatu pertembungan antara baginda dengan ahli sihir, dia tak guna doa ni. Tapi setelah sekian lama, malah turun pula 7 jenis balak kepada Mesir. Nabi Musa tak guna doa ni. Tapi setelah semua itu berlaku dan Firaun masih degil dan keras, tak nak ikut, ialah masing-masing nak tarik tali kan. Yang ni ajak kepada agama asal, yang Nabi Musa ajak mengenal Tuhan. Masing-masing tak nak mengalah. Lalu sekarang Nabi Musa tunjukkan, kalau kau tak nak mengalah juga, kita tengok siapa yang benar kalah. Ya. Dan Nabi Musa, bila ayat ni diletakkan di akhir, sebelum Allah ambil tindakan, di hujung usaha Nabi Musa, dia juga indicate kita tak boleh nak mulakan dakwah kita dengan mendoakan kehancuran pihak lawan. Asal tak nak beriman, terus doakan mereka neraka. Bukan netizen selalu buat macam tu ke? Netizen kita ni ke laut. Belum apa-apa terus neraka lah kau. Macam kunci neraka itu dia pegang. So, kalau kunci neraka itu dia pegang, dia ahlinya ke atau macam mana? Kan? Jangan terus doakan kehancuran. Memang tak disebut dalam ayat ni apa yang bakal berlaku, apa yang terjadi. Tapi berdasarkan ayat-ayat yang lain, ayat sebelum ni, kan ayat yang ni ayat yang ke-22, berdasarkan daripada ayat 18, kita dah tahu banyak benda yang berlaku. Nabi Musa dah usaha plus cerita ini sebenarnya menafikan pendapat yang Yahudi ni, agama Yahudi ni tak boleh didakwah kepada orang lain. Firaun bukan Bani Israel. Orang Mesir bukan Bani Israel. Tapi Nabi Musa tetap berdakwah kepada mereka. Tinggal lagi mereka tak nak. Dan sumber Yahudi kata, agama ini hanya untuk Yahudi. Hanya untuk Bani Israel, bukan untuk orang lain. Orang lain kan dianggap sebagai binatang. Firaun tak ada agama. Ada. Dia percaya kepada aminisme. Percaya pada roh. Percaya pada matahari. Percaya pada kuasa-kuasa alam. Kuasa-kuasa alam. Dan dia kata dia wakil Tuhan matahari. Dia wakil Tuhan matahari. Amun-Ra nama dia. Ra tu matahari. So dia wakil Tuhan matahari di bumi. Dan kenapa dialog Nabi Ibrahim tu, dialog Nabi Ibrahim dengan Namrud tidak diulang siar terhadap Firaun oleh Nabi Musa kerana Firaun mengaku wakil Tuhan matahari. Kan? Kenapa dialog tu tak diulang? Apa dialognya? Kan Namrud tanya, Nabi Ibrahim tanya pada Namrud. Selepas ayat kursi tu, dia kata, Inna Rabbi yuhyi wa yumit. Lalu dia jawab, qala ana uhyi wa umit. Aku juga mematikan dan menghidupkan. Kemudian
Nabi Ibrahim kata, Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyrik, fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku menerbitkan matahari daripada timur. Sekarang kau naikkan dari barat. Kalau betul dia wakil Tuhan matahari, cuba naikkan matahari dari barat. Kenapa tak macam tu? Lagi hancur, lagi koyak Fir'aun rasanya. Kalau ditanya macam tu kan. Tapi tak. Nabi Musa menggunakan pendekatan berbeza. Nabi Musa guna pendekatan yang berbeza. So, begitulah kita dinasihatkan melalui ayat ini. Kita perlu berdakwah dengan pelbagai bentuk dan cara. Berkali-kali, jangan jemu sebelum kita ambil keputusan untuk tinggalkan orang yang tak bersetuju dan menentang. Sebab manusia ini dia cenderung untuk memusuhi benda yang dia tak tahu. Manusia ini dia cenderung untuk memusuhi benda yang dia tak tahu. Kan kita tak tahu pasal trading saham. Lalu kerana tak tahu tu, maka kita buat macam-macam assumption terhadap trading saham. Kita tak tahu pasal sajat. Lalu kita buat macam-macam assumption tentang sajat dan latar belakang dia. Gitulah manusia dia cenderung untuk memusuhi benda yang dia tak tahu. So, pada Rabbahu annaha ulai qaum mujrimun, doa Nabi Musa dia bagi tahu mereka semua ni kaum yang berdosa. Ijram adalah dosa paling besar. Ijram adalah dosa yang paling besar. Kerana Fir'aun bukan sahaja tak nak beriman, tapi dia menentang Nabi Musa. Kaum dia menentang Nabi Musa. Mengejek, mengugut untuk bunuh, menambah kezaliman kepada Bani Israel. Plus Fir'aun sebelum itu keluarkan arahan untuk bunuh kanak-kanak Bani Israel. Bunuh kanak-kanak Bani Israel. Satu sudut dia sayang pada Nabi Musa, tapi hubungannya dengan Bani Israel sangat teruk. Katalah Kak Liza bunuh bayi. Apa tanggapan kita pada Kak Liza? Teruk betul. Itu satu orang bayi. Kalau dia bunuh rakyat Malaysia, setiap bayi lelaki, katalah PM sekarang, PM 10 arahkan. Bunuh semua bayi lelaki, orang Melayu. Biar satu generasi terhapus. Biarkan bayi orang lain hidup. Orang Melayu punya, bunuh. Dah tentu akan menjadi uproar dalam masyarakat. Masyarakat akan bangkit menolak, gulingkan kerajaan. Tapi kenapa Fir'aun kekal berkuasa? So, bukan dia seorang yang rosak ni. Masyarakat dia sudah rosak melihat pembunuhan bayi sebagai wajar dilakukan oleh kerajaan pemerintah. Dua hari lepas kot yang pengasuh pergi hempas baby tu. Kat mana saya baca dah. Pengasuh mendera baby. Dah lah orang tu anak pertama, baru 3 hari dia hantar. Baby tu meninggal hari ketiga. Kita tak boleh nak brain baca laporan tu. Teruk gila orang tu.
Bayangkan Firaun dia bukan bunuh satu orang baby. Dia keluarkan arahan bunuh setiap bayi. Dan baby. Tengok. Satu orang baby dibuat macam tu. Kita dah syak orang ni gila dan mental. Tapi Firaun tu level apa? Maha guru. Maha guru kegilaan dan kementalan. Dan dia buat begitu pada Bani Israel. Bunuh baby depan mak bapak. Kita sanggup tengok anak kita disembelih depan mata baby. Itu bentuk jenayah yang Firaun buat. Itu bentuk jenayah dia. Dan Nabi Musa, dia takkan lupakan benda ni. Kau boleh berbaik dengan aku, tapi Bani Israel kau perlakukan macam tu. So dia ada sentimen kuat pada Nabi Musa. Kau kena turun. Kau tak boleh dibiarkan. Maka bila peringatan berkali-kali tak juga jalan pada Firaun, barulah Nabi Musa menyatakan inna haula'i qaumun mujrimun. Malah dosa yang lebih besar dari itu, Firaun dan pengikutnya melakukan syirik dan ia telah sebati dalam hidup mereka. Kemudian ayat-ayat ini kan turun kepada kafir Quraisy. Turun kepada kafir Quraisy. Dan ayat ini sebenarnya Allah nak ingatkan pada bangsa Quraisy, Nabi boleh saja angkat tangan berdoa turunkan azab buat mereka. Seperti mana Nabi Musa berdoa ni, anna haula'i qaumun mujrimun. Adakah bangsa Yahudi berdendam dengan orang Arab disebabkan Firaun? Tidak, bukan begitu. Dengan bangsa Arab ni dia ada peristiwa lain. Dan lagi satu, Mesir bukan orang Arab. Dia berbahasa Arab tapi dia bukan orang Arab. Mesir ni orang Afrika. Mesir ni dekat Afrika, dekat benua Afrika. Suatu bukti Nabi Musa berdakwah kepada orang Afrika. Arab ni dekat semenanjung tanah Arab tu lah. So yang pergaduhan antara Arab dan Yahudi itu berlaku in between sebelum Nabi SAW diutuskan dan selepas Nabi Isa. Mereka berperang bertahun-tahun. Tiap kali perang, Yahudi, Bani Nadir, Qainuqa kalah dengan orang Arab ni. Setiap kali kalah, diorang punya ungkapan apa? Kau tunggu. Bila Rasul terakhir datang, kami akan menang, korang akan kalah. Itu pergaduhan antara Arab dengan Yahudi. Satu orang meyakini Rasul terakhir daripada siapa? Bani Israel. So, sebab dia kata setiap kali dikalah perang, kau tunggu. Datang Rasul terakhir nanti, datang penyelamat kami, korang semua akan tewas, akan kalah. Tup keluar Rasul terakhir dari bangsa Arab. Makin angin lah member. Satu, dia memusuhi bangsa Arab. Bagi dia bangsa Arab tak layak untuk dapat Rasul. Kami saja yang layak. Itu nanti ada ayat ni yang Allah memilih mereka berbanding bangsa yang lain. Tapi atas sebab-sebab tertentu. Kerana mereka rasa mereka layak, lebih mulia daripada orang lain. Itu yang dia kata bangsa Arab tak layak. Dia kan nak nama je. Nak nama bangsa yang dipilih.
Sama juga macam orang kita. Nak nama jadi ahli parlimen, buat kerjanya tak. Sama je. Kan? Tak jauh beza. Nak jadi menteri, tapi tak settle juga problem. Sama je. Satu ayat Quran ini terpakai relevan setiap masa. Bukan kita melihat nama bangsa tu, tapi melihat bagaimana perangai dia. Dia nak tapi tak buat pun. Nak Nabi dan Rasul, dia tak ikut pun. Nak nama. Malah berapa banyak Nabi dan Rasul mereka bunuh. Nabi Isa tu dimaki daripada hari pertama lahir. Tak terlepas. Baby baru lahir. Uish. Kenapalah sangat baby baru lahir dah terima kecaman, makian. Kan? Level sama je dengan Firaun. Baby pun tak terlepas daripada kezaliman. So setelah Nabi Musa berdoa semacam itu, maka Allah perkenankan doa Nabi Musa. Allah perkenankan doa Nabi Musa. Allah berfirman, fa'asri bi'ibadi laylan. Maka keluarlah, bawalah hamba-Ku keluar pada waktu malam. Ayat ni sepatutnya ada muqaddar, ada yang memberi arahan. Sepatutnya ayat ni bermula dengan kulna. Kulna, kami berkata. Sepatutnya begitu, tapi dihilangkan. Sebab, entah saya pun tak tahu kenapa Allah hilangkan. Ayat ni berbentuk arahan. Dan seolah-olah kalau kita tak perasan baca ayat ni, macam arahan daripada Musa. Fasri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Kan ayat tu seamlessly, tak ada, seolah flow tu macam air sungai yang mengalir. Semuanya tentang Nabi Musa bercakap, Nabi Musa buat begini, Nabi Musa buat begini. Tiba-tiba 23 Allah arahkan Nabi Musa. Kalau dalam terjemahan, ya, dia ada sebut situ dalam kurungan Allah beri arahan. So, fa'asri bi ibadi lailan, bawalah hamba-Ku keluar pada waktu malam. Dan Allah beri arahan pada Nabi Musa untuk bawa Bani Israel lari pada waktu malam. Sewaktu bangsa Mesir, bangsa Kibti sedang tidur. Apa yang specialnya ayat ni? Apa yang specialnya ayat ni? Kita dapat rasai Allah sedang beri penghormatan kepada mereka dengan menggelar Bani Israel sebagai hamba-Ku. Hamba-Ku. Itu penghormatan, tuan-tuan. Penghormatan. Panggilan hamba-Ku adalah status paling tinggi manusia di sisi Allah. Panggilan terhormat. Kalau kat Malaysia kita ada level panggilan terhormat ni. Tuan, Datuk, Datuk Seri, Tan Seri dan Tun. Tun tu paling tinggi lah. So, ibadi hamba-Ku, dia bukan sekadar panggilan. Di dalamnya terkandung redha dan kasih sayang. Hamba-Ku. Ada beza
Kalau ayah panggil wahai anak dengan wahai anakku. Ibu panggil wahai anak dengan wahai anakku. Kan ada beza. So ni hamba-ku. Allah kata bi'ibadi. Fa'asri bi'ibadi. Keluar. Bawalah hamba-hambaku. Keluar pada waktu malam. Walhal bukan semua yang ikut Nabi Musa tu semuanya benar beriman. Kan bukan semua beriman. Ada yang tak beriman. Ada yang tak beriman tapi dibawa juga kerana dia adalah Bani Israel. Ya ada Ustaz, ada. Kan dia bawa keluar ni sampai ke tepi laut, Nabi Musa pula kena kecam dekat tepi laut ni. Semua kau yang perlu pasal. Elok kami kat rumah tadi malam, sekarang ni Firaun sedang kejar kita dan kita nak binasa. Semua kau punya pasal lah ni. Asal Bani Israel, Nabi Musa bawa semua beriman tak beriman. Baik perangai ke tak baik perangai, semua dibawa. Dan Allah gelar sebagai hamba-Ku. Nak bagi tahu ini pertolongan dari Allah khusus untuk engkau. Engkau hamba Allah. Dan ada pendapat yang kata antara mereka yang termasuk dalam menyeberang lautan adalah dari bangsa Kipti sendiri. Dari bangsa Mesir ada yang beriman dengan Nabi Musa. Ada yang kata termasuklah seorang lelaki mukmin yang disebut dalam surah Ghafir. Bi'ibadi termasuk orang tu. Selain daripada Bani Israel, lelaki ini kan kawan rapat Nabi Musa yang dia berucap dalam parlimen Firaun tentang Nabi Yusuf. Itu boleh baca dalam surah Ghafir. Dan menariknya kita boleh tanya, timbulkan satu persoalan. Kalau kita fikir, Nabi Musa boleh je bawa kaum dia lari awal-awal lagi. Okay? Nabi Musa boleh je lari senyap-senyap. Tapi apa yang Nabi Musa buat, ini dapatan ahli tafsir, dia kata Nabi Musa pergi jumpa Firaun, mohon pada Firaun untuk benarkan baginda bawa keluar Bani Israel. Kemudian setelah tidak dibenarkan oleh Firaun, baginda telah tunggu bertahun-tahun. Kenapa tak lari je? Boleh je waktu mula-mula Nabi Musa sampai, Nabi Musa jumpa setiap seorang Bani Israel. Aku Musa, utusan Allah. Aku diarahkan oleh Allah untuk bawa engkau keluar. Kau keluar senyap-senyap. Sebelum jumpa Firaun kali pertama. Tapi waktu jumpa Firaun, Nabi Musa kata, serahkan urusan Bani Israel pada aku. Bila tak dibagi, Nabi Musa tunggu. Tak pula buat komplot lari. Tak. Terus tunggu. Lepas satu mukjizat, keluar lagi satu mukjizat. Satu balak, keluar lagi satu balak. 9 kesemuanya. Bertahun-tahun. Why? Kan macam sinetron, drama. Bila kita tengok sinetron tu, kenapa kau buat macam tu? Patut tak kita kata, bah, tu director suruh macam tu. Kenapa Nabi Musa buat begitu? Kenapa dia perlu melalui proses tu? Kerana satu perkataan, tuan-puan. Taubat. Nabi Musa nak Firaun bertaubat.
So dia bukan hanya lihat kepentingan Bani Israel, tapi dia nak Firaun itu kalau boleh selamat. Ya, kita tidak bersama Nabi Musa waktu dia membesar bersama dengan Firaun. Kita tak tahu apa pengalaman bersama yang mereka kongsikan. Sehingga Nabi Musa menunggu-nunggu kalau Firaun sedar dan bertaubat. Ya, mungkin tak tahulah melampau tak salah kalau kita kata Firaun ini adalah BFF Nabi Musa. Membesar bersama. Dan dia begitu sayu untuk membiarkan Firaun selamanya di neraka. Tapi malangnya Firaun tak nak ikut. Sedih tuan-puan, sedih. Sedih. Dan bila Nabi Musa sendiri buat keputusan, that's it ya Allah. Mereka dah tak nak. Maka Allah beri arahan pada Nabi Musa untuk buat tindakan seterusnya. Lain kan, lain. Lain. Perkataan lailan, okey, kenapa Allah sayang Bani Israel? Menarik tu, kenapa Allah sayang Bani Israel? Okey, jawapannya tu pada kerana Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim. Janji Allah kepada Nabi Ibrahim, engkau dan keturunan engkau akan dilantik jadi imam berketurunan. So Allah janji untuk letak Nabi dan Rasul setiap generasi Bani Israel ni. Dan Allah nak angkat Bani Israel menjadi kaum contoh kepada kaum lain. Dia macam ni lah. Kalau dalam perjawatan penjawat awam ni, dia ada skim-skim dia. Skim S, skim N, ada kelompok-kelompok skim ni. Ada skim J, kemudian ada N, ada W, ada DG, ada L, ada LS. So dalam banyak-banyak skim, ada satu skim yang kelihatannya lebih menonjol berbanding skim yang lain. Skim M atau PTD. So PTD ni, skim M ni dilatih untuk mengetuai skim-skim yang lain. Skim PTD ni, pegawai tadbir diplomatik, dilatih untuk jadi pengurus, untuk jadi pentadbir. Lalu boleh ditempatkan di mana-mana kementerian, mana-mana jabatan, kerana cara mereka dilatih itu sangat komprehensif, mereka menguasai pelbagai bidang. Letaklah kat mana pun, settle. Letaklah kat mana pun, pengurusan tu akan lebih baik dan lebih bagus. Kerana mereka dilatih begitu, robust dan tahan maki, tahan pukul. Di awal-awal skim PTD ni nampak sangat cantik. So kalau dulu kementerian ni begini, so bila masuk PTD nampak lebih tersusun dan teratur. Tapi lama kelamaan, bila dah ramai orang yang masuk skim PTD dan kemasukan tu ramai dan cara penapisannya pun ialah ketat, tapi kerana ramai dia mula ada longgar di sana sini, yang lama-lama tidak pula dilatih secara kerap seperti mana mula-mula,
maka akhirnya generasi seterusnya dilahirkan generasi yang lemau. Bani Israel di awalnya bermula dengan anak-anak Nabi Yaqub adalah generasi yang benar beriman pada Allah. Tapi bila dia ramai, semakin ramai membiak dan semakin besar, dalam satu tandan pisang tak semuanya elok kan? Kalau 10 tu, at least 1 yang tak elok. So begitulah Bani Israel. Kerana kesalahan sikap beberapa individu, Allah highlight sikap itu dalam Quran. Malah individu-individu yang buat kesalahan ini mendominasi pula yang lain. Mempengaruhi yang lain buat kesalahan yang sama. Habis. Dan Bani Israel terdiri daripada 12 kaum yang besar. 12 kaum yang besar. Dia mengambil mengambil daripada 12 orang anak Nabi Yaqub. So lahirlah 12 kaum yang utama, 12 kaum yang besar. Setiap satu kaum dia diketuai oleh 3 orang dipanggil sebagai elders. 3 orang elders setiap satu kaum. So kalau campur semua berapa elders? 72. 72 elders. Dan setiap elders dia boleh bagi pendapat dan boleh tak bersetuju dengan pendapat elders yang lain walaupun dari satu kaum yang sama. Contohnya mereka bersuara 72 orang untuk ambil tindakan undang-undang misal kata. Ada yang bersalah, okey ambil tindakan apa hukum yang kita nak kenakan. Setiap satu boleh keluarkan satu hukum peribadi tanpa perlu bersetuju dengan orang lain. Macam mana nak capai keputusan? Katalah nak berperang. Sebab tu dia asyik kalah dengan bangsa Arab kerana sangat banyak kepala untuk bagi satu cadangan. 72 kepala. Gitu. So dia memang sampai sekarang dia masih dia tak guna majority vote, tak guna macam tu. So bila begitu, maka timbul satu ketika setelah Nabi Musa wafat, yang ini disebut dalam surah Baqarah. Ketika Nabi Musa telah wafat, diganti dengan Nabi yang lain. Ada yang kata Yusha bin Nun. Waktu Yusha bin Nun ini telah sangat tua. Mereka sedang cuba nak masuk ke dalam Palestin. Tapi Palestin tu ada Goliath. Sejak zaman Nabi Musa disuruh masuk ke dalam Palestin, diorang tak berani. Sehingga diorang kata apa? Engkau dengan Tuhanmu masuklah berperang. Kami tunggu kat sini. Dia cakap dengan Nabi Musa macam tu. Kan selepas selamat dari Firaun ni, mereka pergi nak menuju ke Palestin, tanah yang dijanjikan. Lalu bila nak masuk, dengan syarat kena berperang lah. Kena berperang dengan orang kat dalam tu. Dengan penduduk kat situ. Rampas tanah mereka. Atau klaim balik tanah yang dijanjikan. So perkataan yang keluar daripada mulut Bani Israel, ketua-ketua. So bila sebut mulut Bani Israel bukan semua. Tak. Ketua-ketua dia. Dia kata kau masuklah. Kami tunggu kat sini. Kau dan Tuhanmu pergi berperang. Kami tunggu di sini.
Kerana perkataan itu Allah sesatkan semua. Semua termasuk Nabi Musa. Semua 40 tahun di padang teh. Kerana perkataan tu. Ada je kita yang kata beriman, tapi perkataannya terhadap Tuhan tu macam tak beriman. Ada je. So begitulah, bila dah jadi pemimpin, tengok menteri-menteri kita, menteri kita pula, menteri Zimbabwe, bila dah jadi pemimpin, ada kuasa, orang dengar cakap kita, kan ikut suka kita je. Kalau dulu, antara ayat yang popular adalah, ini adalah jasa kerajaan Bani UMNO. Bani Nasional. Barisan Nasional. Kamilah yang memberikan rezeki pada kamu. Sama je. Dia bukan siapa bangsa yang sebut, tapi perangainya itu. Perangainya itu yang kita perlu perhatikan. So, lailan, bila Allah kata lailan, asri, perkataan asri sendiri sudah bermaksud keluar pada waktu malam. Isra itu malam. So, asra bermaksud keluar malam. Keluar pada waktu malam. Daripada asra ni, dilahirkan perkataan musafir. Safara. Tak, bukan. Asra bukan. So, asra ni keluar malam, tapi Allah tambah perkataan lailan. Kan? Patutnya, memadai je Allah kata, fa'asri bi ibadi innakum muttaba'un. Asri itu dah keluar malam dah. Tapi Allah sebut lailan. Itu indicates, membawa maksud, ada waktu yang tertentu pada waktu malam. Yes, Goliath tu pemimpin yang berbadan besar, macam gergasi. Orangnya tinggi-tinggi, gagah perkasa. Nanti kalau kalau berkesempatan nanti kita pergi tengok ayatnya tu. Macam mana pertembungan antara Daud dan Goliath. Daud, Jalut dan Talut. Daud askar bagi Talut melawan Jalut. So orang-orang lama dulu dia ada ud kat belakang. Tu Yahudi dah tu. Ada ud, Jalut, Talut, Daud. Datang orang moden, tukar dari Daud pergi David. So, maksud lailan, dia ada waktu tertentu pada waktu malam. Dan ketika itulah waktu yang selamat untuk mereka lari. Pernah juga perkataan lailan ini diertikan sebagai sembahyang malam. Kan? Mana surah? Surah mana? Surah Insan. Surah Insan kan Allah ada sebut pasal malam. Mana surah Insan? Surah Insan. Ayat 25 ya. Wa minal laili fasjud lahu. Itu lail 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dia ada masa yang tertentu. Dia ada masa yang tertentu. Mungkin waktu tu orang tengah lena tidur. Waktu pengawal
masih mama. So keluar pada waktu itu. Mereka kena keluar pada waktu malam kerana mereka kena lari dalam rahsia kegelapan malam. Waktu yang dipilih, waktu yang sesuai. Dan dia seperti ayat 77 surah Taha. Allah sebut, walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi wadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu daraka wa la takhsha. Pergilah kamu dengan hamba-Ku di malam hari. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tak usah takut tenggelam. Dia ada takhafu daraka wala takhsha. So, satu takhaf, satu takhsha. Ui, dua-dua Allah gabungkan sekali. Hebat. Takhaf, khafa ni takut. Khasyia juga takut. So, dia ada dua perkataan yang sama maksud tapi berlainan sifat. Kedua-duanya bermaksud takut. Takhsya lebih berat. Takhaf ni takut. Apa? Takut gaji habis. Takut hantu. Takhsya takut sampai menggigil. Mereka takut Firaun kejar, tapi mereka masih boleh lari. Mereka takut Firaun kejar, tapi mereka masih boleh lari. Tapi kalau sudah berjalan di tengah-tengah laut dekat tepi jadi gunung, nampak air tu naik, berjalan kat tengah-tengah, itu ketakutan yang lain. Takut, mereka tahu kalau air tu turun, mereka lemas. Itu takut. Lebih takut berbanding Firaun kejar. So, khasyia ni dia lebih intens, lebih tense. Khasyia. Dan Allah kata innakum muttaba'un, kamu akan dikejar. Allah sudah beritahu awal-awal lagi bahawa mereka bakal dikejar oleh Firaun. Macam kita selalu dapat nasihat, suami selalu dapat nasihat dari isteri, bang, bulan lepas gaji awal masuk. Ni nanti nak menuju ke hujung bulan ini, takut cepat habis. Itu kan awal lagi sudah dinasihatkan. So sekarang Firaun, Nabi Musa telah pun bagi tahu pada Bani Israel, kita akan dikejar. Kita kena berjalan dengan cepat. Bentuk peringatan awal. So bila Firaun dan askar-askar dia sedar yang Bani Israel telah hilang, Firaun ambil masa untuk gather dia punya askar. Ialah askar dia merata tempat. So bila Bani Israel ni bergerak, bukan seorang, bukan dua orang, ratusan ribu orang bergerak keluar daripada negara Mesir. Dah tentu bila kehilangan hamba-hamba ni secara besar-besaran macam tu mengejutkan Firaun. Tapi untuk dia gather askar dia serentak, makan masa. Sebab tu Firaun mula bergerak untuk kejar menjelang waktu subuh. So mereka terus kejar Bani Israel. Dia arahkan semua tentera dia ikut pergi kejar Musa. Pergi kejar Musa. Ialah pergerakan ratusan ribu orang. Makan masa. Makan masa. Suatu daripada waktu malam, katalah tengah malam ataupun sepertiga malam, jam 3 pagi. 3, 4, 5, 6, matahari nak terbit.
So by the time jam 6, 3 jam berjalan sampai ke tepi laut. Sedang start dekat tepi laut, Nabi Musa tengah kena maki. Sebab dia dah nampak debu dari jauh, tentera Firaun sedang kejar. Sedang dia nampak debu dari jauh, Firaun tengah kejar, itu jam Nabi Musa menerima tekanan daripada Bani Israel. Menyalahkan Nabi Musa atas tindakannya bawa keluar pada waktu malam. Dan Allah tidak benarkan sesiapa tertinggal. Sudah tentera-tentera Firaun tu Allah tak benarkan siapa pun tertinggal kerana Allah nak musnahkan mereka sekali harum. Allah keluarkan mereka semua sekali dari Mesir dan mereka tak pernah menyangka bahawa itulah ekspedisi terakhir mereka. Maka Mesir selepas itu tidak diganggu dan akan diwariskan kepada orang lain. So, Allah telah rancang perjalanan serta masa supaya bila mereka dah keluar lari pada waktu malam, Bani Israel keluar lari pada waktu malam, mereka dapat lari pada satu jarak yang jauh. Dan nanti bila Firaun dan tentera dia sedar dan mula kejar, mereka akan dapat sama-sama bertembung di tepi laut. Cantik betul lah Allah rancang. Ialah grup pertama jalan kaki. Grup kedua naik kuda. Dah tentu naik kuda lebih cepat. Dan Allah juga beri isyarat pada Nabi SAW bahawa baginda juga tidak akan terlepas dikejar sewaktu ekspedisi berhijrah nanti. Dan ini memberi isyarat pada Nabi berhati-hati. Oh, hebat betul. Ya, Allah hapuskan satu-satu kaum yang ingkar dalam sekelip mata. Dan bantuan Allah tu datang tepat pada masa kadang kita yang ragu. Ya ke ni, boleh ke ni? Boleh dibantu ke ni? Memang dimudahkan ke atau macam mana ke? Tak jadi ke? Ui, macam-macam bermain. Tapi yang penting bagaimana kebergantungan kita pada Allah. So, wallahu alam, 11.30 kita kembalikan kepada Kak Liza. Alhamdulillah Ustaz, kita banyak belajar kisah Nabi Musa hari ini. Memang banyak pengajaran sebenarnya daripada kisah Nabi Musa yang kita boleh ambil iktibar pada kita sebenarnya Ustaz. Daripada peringkat atas sampai peringkat bawah semua boleh ambil. Sebab tu Al-Quran ni tak pernah ada tempoh hayat dia sampai akhir zaman ni, semua boleh guna. Bukan kata tuju kepada Bani Israel saja, kepada Firaun saja, tapi sebenarnya kepada kita yang bacanya. Alhamdulillah Ustaz. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke Ustaz lagi ke? Rasa semua dah tanya dalam ni tadi. Okay, Ustaz dah tak ada dah. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah semua ya. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa esok pagi pula ya dalam kuliah Ustaz Mustafa. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakillah